Bantuan khas Aidilfitri RM500 untuk penjawat awam, RM250 untuk pesara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya, Tira Minuddin. Sempena Aidilfitri, penjawat awam grade 56 ke bawah bakal terima bantuan khas kewangan RM500. Pesara pula akan menerima RM250. Menurut Perdana Menteri, bantuan mula diagih Jumaat ini. Okey, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. Pengumuman dibuat pada program perhimpunan bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Dalam pada itu, QPAX zahir penghargaan kepada Perdana Menteri atas pemberian BKK Aidilfitri. Terdahulu, QPAX menerusi Presidennya, Datuk Dr. Adnan Mat, telah mencadangkan agar kerajaan mengekalkan pemberian bantuan khas Aidilfitri kepada penjawat awam yang telah menjadi tradisi sejak 10 tahun lepas. Sementara itu, penjawat awam yang ditemui sifatkan BKK Aidilfitri bukti kerajaan sentiasa prihatin dan menghargai komitmen kerja penjawat awam. Pemberian itu akan dimanfaatkan sebaiknya untuk persiapan Aidilfitri. Sudah tentu ia amat membantu kepada penjawat awam terutama yang telah PM umumkan, dan sudah tentu dia dapat membantu sedikit sebanyak persiapan raya kita, dan sudah tentu raya kali ini lebih meriah dengan bantuan 2,000 lagi itu hari, dan yang ini adalah 500. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih kepada PFX. Alhamdulillah, saya pun rasa teruja lah sebab ini sedikit sebanyak dapat membantu saya lah sebagai penjawat awam yang bergrade 56 ke bawah kan semua. Jadi saya rasa bersyukur lah atas bantuan hari raya yang diberikan tu. Jadi raya kali ini insyaAllah lebih bermakna lah. Sebagai seorang penjawat awam yang masih lagi baru dalam sektor ini kan, saya rasa bonus ini sebenarnya sangatlah membantu kami sebagai penjawat awam untuk menjalani kehidupan, terutamanya apabila kita nak menghadapi musim raya. Itulah, tak sangka memang terkejut sangat, tapi itulah orang kata alhamdulillah rezeki daripada Allah kan, di bulan Ramadan yang mulia ini kita dapat sama-sama berkongsi, dan semoga apa yang diberikan itu dapat manfaatlah kepada kita semua. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Semua pembayar cukai dinasihat menyimak status tunggakan cukai dan sekatan perjalanan sebelum merancang perjalanan ke luar negara. Sidang Dewan Negara diberi maklum tindakan dikenakan terhadap mana-mana individu yang masih tidak menjelaskan tunggakan cukai pendapatan atau cukai keuntungan harta tanah. Sazwani Samsud teruskan laporan dari Parlimen. Ya, Atirah, sehingga Februari lepas, Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN telah mengenakan sekatan keluar negara melibatkan 182,666 kes. Daripada angka itu, 171,571 individu mempunyai tunggakan cukai pendapatan sehingga Februari lepas. Manakala 11,095 kes pula merupakan individu yang mempunyai tunggakan cukai keuntungan harta tanah. Tindakan pengenaan kesekatan perjalanan ini bukan bertujuan untuk menafikan hak sesiapa untuk bergerak, namun ia dilaksanakan sebagai salah satu medium memberikan keadilan kepada pembayar cukai yang patuh sekaligus untuk menjamin tidak berlaku ketirisan hasil negara. Ia juga sebagai langkah untuk melahirkan komuniti pembayar cukai yang patuh dan bertanggungjawab yang berkongsi kemakmuran mereka dalam usaha secara bersama-sama membangunkan negara.
LHDN menguatkuasakan sekatan perjalanan keluar negara mengikut peruntukan undang-undang di bawah Seksyen 104 Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Seksyen 22 Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Dewan Negara hari ini turut diberi maklum pelaksanaan konsep Sponge City bagi mengatasi masalah banjir terutama di kawasan bandar utama bukan bidang kuasa Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Timbalan Menteri Dato' Aiman Athira Sabu menyatakan Jabatan Pengairan dan Saliran di bawah Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air yang bertanggungjawab melaksanakan konsep berkenaan. Adapun keseluruhan yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator itu bolehlah dibincangkan bersama-sama dengan semua kementerian kerana pelaksanaan Sponge City ini memerlukan kerjasama the whole nation dan juga the whole government. Kementerian bagaimanapun sedia memberi komitmen sepenuhnya dan bekerjasama dalam mengatasi isu berkenaan. Kementerian Perdagangan dan Komoditi kini sedang membangunkan model bagi menyatu serta mengurus kawasan getah tidak bertoreh. Mekanisme itu juga bakal menggariskan penetapan pendapatan tetap pekebun kecil untuk menggalakkan keterlibatan golongan muda dalam sektor berkenaan. Langkah berkenaan juga diyakini berupaya menangani isu kekurangan tenaga kerja. Kementerian melalui LGM juga sedang dalam proses membangun model bagi menyatu dan mengurus kawasan getah tidak bertoreh secara bersepadu. Melalui model ini, mekanisme penetapan pendapatan bulanan tetap kepada pekebun kecil akan diperkenalkan bagi menarik minat golongan muda untuk terlibat dan seterusnya akan membantu mengatasi isu kekurangan tenaga kerja di sektor huluan. Baik, ini pula mengenai sektor pekerjaan gig. 1.991 juta ringgit dibelanjakan bagi membantu pekerja sektor gig untuk mencarum di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Manfaat berkenaan diterima hampir 1.2 juta individu. Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri Perkeso membolehkan setiap pencarum di bawah Pelan Caruman 2 menerima caruman percuma pada kadar RM232.80 yang dibiayai kerajaan. Dan pelibatan kita, inisiatif kita telah sebanyak 1.991 juta kita telah belanjakan untuk mereka ini dari segi caruman Perkeso. Ini adalah merupakan untuk masa depan mereka. Untuk masa depan mereka yang mana kalau berlaku apa-apa kepada mereka ini, Perkeso inilah yang akan boleh membantu kembali kepada OBS ini, orang yang bekerja sendiri ini. Baik, untuk makluman, sidang Dewan Negara hari ini tidak ditempohkan pada 1 tengah hari dan akan bersidang secara terus sehingga selesai diputuskan dan diluluskan rang Undang-Undang Polis Pindaan 2024. Demikian perkembangan dari bangunan Parlimen. Kembali bersama Athira di Angkasa Puri. Terima kasih Sazwani. Baik, kita berehat seketika. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. RTM yang kini berusia 78 tahun terus bergerak ke hadapan dengan pelbagai pembaharuan. Malah jelas Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman, RTM mempunyai peminatnya tersendiri, tidak kira peringkat usia. We don't just appeal to a certain group of viewers, yeah. Meaning we appeal to the elderly, to the young ones, and when we repurpose our content in the social media or digital, we have a different set of audience. For example, Bintang RTM, when you watch on television, you get between 1.4 to 1.7 million only on television, but when you repurpose your content and put it on digital, you get 7.2 million. Meaning we have different sets of people viewing on different platforms, and that's the beauty of it. So we are moving forward, and what's important is we understand what the viewers need. So that is, I think, the work of the smart people at RTM, and I'm very, very proud to actually work together with them.
Persediaan drive-thru Ramadan Kasih RTM sedang bergiat berlangsung di RTM Sarawak di Kuching. Perincian lanjut bersama wartawan Firdaus Arash Idris di sana. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Acara Ramadan Drive-Thru hari ini akan dibahagikan kepada 4 acara utama. Pada sebelah pagi, tadi berlangsung aktiviti memasak dan juga pembungkusan bubur oleh petugas-petugas RTM dan juga dari 17 rakan strategik RTM. Dan seperti boleh lihat belakang saya sekarang, persediaan masih rancak dilakukan bagi program Drive-Thru yang bermula pukul 3 petang nanti. Dan antara rakan strategik RTM yang boleh lihat dari sini adalah KWSP, Bank Negara, Petros dan juga Petronas. Mereka antara 17 pasukan menyediakan 20 kawah ataupun 20 bubur lambuk yang disediakan. Dan turut berlangsung ialah pembukaan kaunter bergerak zakat dan juga KWSP di dalam pekarangan RTM ini. Bagi persediaan agihan, saya dimaklumkan terdapat 20 periuk disediakan yang merangkumi bubur lambuk, dalca dan juga khas dari Sarawak iaitu bubur pedas. Manakala pada pukul 2 petang nanti bermula dengan acara utama dengan ketibaan Timbalan Menteri Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak iaitu Datuk Muhammad Razi Sitam. Dan beliau akan menyempurnakan simbolik perasmian dan juga pengagihan drive-thru bubur lambuk dan juga bubur pedas bermula pada pukul 3 petang nanti. Bagi mereka yang berada di sekitar Kuching, bolehlah berkunjung ke pekarangan RTM Sarawak di Jalan P. Ramlee ini untuk mengambil bungkusan bubur lambuk yang disediakan dan diagihkan kelak masuk melalui pintu hadapan di auditorium P. Ramlee dan menghala keluar ke bahagian depan di sini untuk pengagihan bubur lambuk. Manakala pada sebelah lewat petang hingga malam akan berlangsung majlis berbuka puasa dan juga solat maghrib. Acara diteruskan dengan nyalaan 78 pelita atau bertuntung, kata orang Sarawak, bagi menyemarakkan program sebelum program selesai. Baik, itu saja yang dapat saya kongsikan dari Bumi Kenyalang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus. Beli baju raya dalam talian lebih mudah dan cepat. Namun ramai juga yang memilih untuk membuat pembelian secara fizikal. Di ibu negara, Bazar Aidilfitri di Jalan Tuanku Abdul Rahman Ta antara lokasi wajib pergi. Ikuti laporan disediakan. Bang, nanti bungkus kuih tat, kuih apa tu bang Nak makan pagi raya ni bagi orang makan. Boleh bang Okey, tak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Aidilfitri dan sekarang ni saya kat Jalan Ta ni untuk lihat sendiri persiapan mereka untuk membeli baju raya atau busana atau apa saja untuk di pagi raya nanti. Adakah mereka akan terus kekal membeli secara fizikal ataupun secara dalam talian? Jom kita tengok. Bercakap mengenai Bazar Aidilfitri di Jalan Ta, ia sememangnya merupakan lokasi yang penuh nostalgia khususnya menjelang musim perayaan. Lautan manusia akan membajiri mencari persiapan raya di Jalan Ta. Tahun ni beli baju raya dekat sini lah, mostly focusing baju raya dekat sini. So far belum dapat lagi tapi masih mencari. Dah dapat dah tadi. Saya beli dekat sana. So this is a great experience lah dekat sini. This is my first time here. Yeah. Best sangat, harga dia murah. But saya suka lah sangat. Mostly banyak beli yang online lah untuk budak-budak. Kalau beli dekat sini untuk dewasa lah biasanya. Sebab kalau budak-budak ni banyak susah nak tengok saiz lah. Kadang-kadang pergi sana tak jumpa kan. So tengok online mostly banyak saiz. Okey, tadi anda telah melihat sendiri bagaimana cara mereka untuk membeli untuk persiapan di hari raya ni. Dan sekarang ni saya nak cari pula para peniaga di Jalan Ta ini pula. Walaupun kini trend pembelian secara dalam talian menjadi salah satu pilihan pembeli, namun ia bukan penghalang peniaga di Jalan Ta untuk menarik perhatian pelanggan membeli secara fizikal. Satu Malaysia kita main lah. Lepas tu kalau contohlah sekarang ni mostly banyak bangi Sepah semua sold out, semua tembak Jalan Ta bang. So kalau Jalan Ta dah habis, saya habis lah. Itu raya tahun ni memang gila-gila Paling famous kita orang apa? Beli oren tahun ni sana sampai pukulan habis sold out bang.
Okey, kita orang ikut by fizikal dan juga trend juga. Media sosial kita tak akan melepaskan sebab kat sana terlalu banyak online. Orang akan tengok sini daripada kain dia akan boleh try, dia boleh cuba dan beli online untuk dapatkan harga-harga offer yang telah dibelikan daripada online. So sama juga kita akan dapat juga kita punya sale tapi melalui yang online. Dan ni cara offline kita boleh tengok cara material lah, dia punya jenis kain dia. Dua-dua menguntungkan tapi selebihnya kepada online lah. Sebab apa, kalau tapak ni kita akan buka melalui kos. Kita ada design, kita ada cara barang-barang kita, staff-staff lagi. Cara online pula kita lebih kepada store saja. So melibatkan cara daripada penjimatan lebih kepada online lah. Okey, terima kasih Terima kasih, sama. Saya beli Saya jual. Sama raya. Okey, kalau anda tanya saya pula, saya lebih suka beli fizikal. Macam mana ada yang kata tadi, boleh cuba dan juga kata puas hatilah kalau beli secara fizikal. Dan ada juga boleh beli secara talian. Lagi seminggu lebih, kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Audio Mano, RTM. Itulah rakaman ucapan Menteri Pendidikan kononnya anak-anaknya termasuk seorang hufaz diharam menggunakan perkataan kafe di rumah. Penularan video mengundang pelbagai reaksi. Tak ketinggalan mereka yang bertindak agresif dengan menuduh peguam syar'i dan anak bekas Presiden Habib itu menolak Al-Quran. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Menurut Menteri Pendidikan, ucapannya diambil di luar konteks. Malah hanya beberapa bahagian daripada video itu dikongsi menyebabkan ia lari daripada maksud sebenar. Hakikatnya menerusi ucapan pada majlis tertutup itu, beliau menyanggah tindakan pihak tertentu yang mengaitkan mereka yang tidak sealiran dengan label tertentu. Ia tak berkat lagi sebab dia menjadi orang kafir. Macam mana kita ada label-label macam tu? Sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menerangkan Islam itu yang lebih cantik, yang lebih baik. Bagi mengelak mainan persepsi terus melarat, laporan polis dibuat. Semua bukti hantaran, komen dan mesej peribadi berkaitan isu berkenaan dikumpul untuk tindakan undang-undang. Biarpun berbeza pandangan politik, namun fitnah tak harus jadi mainan, apatah lagi berkaitan isu akidah. Sama seperti jenayah lain, penyebaran fitnah merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti jangan kongsi. Ringgit dibuka rendah berbanding dolar Amerika hari ini berikutan data inflasi Amerika Syarikat yang sederhana Jumaat lepas. Setakat 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.72 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.49 dan berada pada 3.11 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.96 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.09 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.98. Bursa Malaysia dibuka tinggi pagi tadi disokong minat belian dalam kebanyakan sektor. Indeks FBMK LCI naik 7.63 mata kepada 1,543.70 mata setakat pukul 12.30 hari. Kaunter saham aktif menyaksikan saham Artronic naik 1.5 sen kepada 28.5 sen. Saham Darby Property menokok pada 2.5 sen kepada 94 sen dan Handal meningkat setengah sen kepada 9 sen. Di kaunter paling untung, Dutch Lady bertambah RM1.36 kepada RM32. Manakala PPB naik 30 sen kepada RM15.68 dan Ajinomoto meningkat 24 sen kepada RM18.84. Bank Dunia kekalkan prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia pada 4.3% tahun ini. Ia berdasarkan jangkaan kemungkinan pemulihan pertumbuhan global dan keadaan kewangan yang terhad. Menurut Ketua Ahli Ekonomi Asia Timur dan Pasifik Aditya Mathur, permintaan domestik akan terus jadi pemacu pertumbuhan. Malaysia turut bersedia raih manfaat pemulihan dalam pasaran ekspor.
there are household income support measures which have, I think, continued from the pandemic onwards. But also because Malaysia depends a lot on exports, the recovery of exports is going to benefit them, though they also are exposed to China. So the slowing growth in China is going to be a problem. But in general, this, what is referred to as the tech cycle, which boosts electronic and electrical exports, Malaysia is going to benefit from that. Penggunaan swasta pula dijangka meningkat 5.2%, sementara ekspor kasar diunjur naik 4.8%. Inflasi keseluruhan turut diramal menyederhana kepada sekitar 2.5%, mencerminkan kestabilan keadaan kos dan permintaan. Bagaimanapun, ramalan tertakluk kepada potensi perubahan dalam subsidi dan kawalan harga oleh kerajaan. Nikmati 15 hari pemulangan percuma tanpa soal. Beli sekarang. Israel melancarkan serangan udara terbaru ke atas Palestin semalam. Ia mengorbankan 4 nyawa selain mencederakan beberapa lagi individu termasuk wartawan. Pegawai Kesihatan Gaza dan Hamas memaklumkan serangan menyasarkan beberapa kemah di dalam dan sekitar Hospital Syuhada Al-Aqsa. Ia terletak di Deir al-Balah, semenanjung Gaza. Israel mendakwa hospital berkenaan menempatkan pusat kawalan kendalian kumpulan jihad Islam. Serangan dibuat kononnya bagi menghapuskan mereka, sedangkan ia terang-terangan telah menjejaskan orang awam hingga ada yang terbunuh. Pertempuran Israel-Hamas sejak 7 Oktober lalu telah mengorbankan lebih 32,000 nyawa rakyat Palestin. Serangan berterusan tentera Zionis turut mengakibatkan kemusnahan besar-besaran hingga menimbulkan pelbagai masalah lain. Ini termasuk masalah kebuluran susulan akses terhad kepada bekalan keperluan harian termasuk makanan dan minuman. Pemimpin Kerajaan Baharu Palestin mengangkat sumpah jawatan di Ramallah semalam. Ia diketuai Perdana Menteri Muhammad Mustafa. Majlis angkat sumpah berlangsung di hadapan Presiden Mahmud Abbas. Kerajaan Baharu Palestin itu terdiri daripada 23 portfolio menteri. Ini termasuk sekurang-kurangnya 6 menteri dari semenanjung Gaza. Mustafa yang dilantik sebagai Perdana Menteri pertengahan bulan lepas turut memegang jawatan sebagai Menteri Luar. Beliau berikrar kerajaan baharunya akan berkhidmat sepenuhnya kepada rakyat Palestin. Paling utama mencapai kebebasan dan kemerdekaan daripada pendudukan Israel. Perkembangan pilihan raya pihak berkuasa tempatan PBT Turkiye, parti pembangkang utama mengisytiharkan kekal menawan Ankara dan Istanbul dalam pemilihan Datuk Bandar. Di Ankara, pengistirahan dibuat ketika baru 46.4% daripada keseluruhan peti undi dibuka. Ia menyaksikan penyandangnya Mansur Yavaş daripada Parti Rakyat Republikan CHP mendahului dengan 58.6% undi. Lawannya daripada Parti Keadilan dan Pembangunan AKP yang memerintah kerajaan Turkiye pula 33.5% undi. Yavaş memaklumkan pilihan raya PBT Ankara sudah berakhir dan partinya akan terus berkhidmat di ibu negara Turkiye itu. CHP turut mengisytihar kemenangan di Istanbul, salah satu lokasi tumpuan bagi pilihan raya PBT kali ini. Ketika 71% peti undi dibuka, penyandang Datuk Bandar Istanbul Ekrem İmamoğlu mendahului dengan 50.4% undi. Sementara saingannya daripada AKP memperoleh 40.9% undi. Pengerusi CHP Ozgur Oza menyifatkan keputusan itu sebagai manifestasi rakyat mahukan landscape baharu politik Turkiye dengan mengubah tampuk pemerintahannya. Turkiye telah lebih 2 dekad dikuasai AKP pemimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan. Sementara itu, Erdogan menegaskan beliau dan partinya menghormati kehendak rakyat. Keputusan pilihan raya berkenaan tidak akan ditentang. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha öncekiler gibi bu seçim sınavına da
yoğun bir şekilde hazırlandık. Berucap di hadap ribuan penyokongnya semalam, Erdogan menegaskan peralihan sokongan itu sebagai titik perubahan. Penambahbaikan akan dilakukan kerana kegagalan melakukannya akan mengundang kekalahan berterusan. Dan ini susulan insiden jambatan runtuh di Bandar Baltimore, Amerika Syarikat Selasa lepas. Baki 4 mangsa yang hilang masih belum ditemukan. Setiausaha Pengangkutan Pete Buttigieg memaklumkan operasi pencarian berdepan pelbagai kesukaran kerana struktur binaan yang runtuh belum dikeluarkan sepenuhnya. Kerja-kerja pengalihan sangat kompleks dan memerlukan jentera khusus. Semalam, pasukan petugas berjaya menarik keluar serpihan bongkah seberat 200 tan. Kerja-kerja pembersihan giat dijalankan ketika ini membabitkan kerjasama bersepadu banyak pihak. Bagaimanapun, tiada garis masa ditetapkan untuk kerja-kerja pembersihan insiden itu selesai dan pembukaan semula pelabuhan berkenaan. Ketika ini, aktiviti logistik termasuk penghantaran barangan menggunakan jalan laut dihentikan sementara. Baik, sedikit berita sukan. Beregu lelaki negara Wan Muhammad Arif Wan Junaidi Yap Roy King gagal merangkul gelaran sulung jelajah dunia pada final kejohanan badminton Masters Spanyol 2024 malam tadi. Gandingan negara itu tumpas di tangan pasangan Indonesia Sabah Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlavi Isfani. Pada aksi di Pusat Sukan Perbandaran Galuh di Madrid itu, pemain negara yang berada di ranking ke-65 dunia memberikan saingan sengit sepanjang perlawanan yang berlanjutan ke set penentuan. Pasangan negara yang tewas pada set pertama bangkit mencipta kemenangan penting pada set kedua sebelum meneruskan momentum positif pada set terakhir. Beregu negara kecundang 21-18, 17-21, 21-19 dalam tempoh 52 minit. Berita tengah hari berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.